ini kita akan cerita adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dilahirkan pada tahun 1432 dan kembali ke Rahmatullah pada 1481. Muhammad Al-Fatih ataupun gelaran yang diberi kepadanya itu dia sebenarnya Sultan Muhammad kedua. Tetapi oleh kerana kejayaan-kejayaan besar yang dicapainya, beliau diberi gelaran Al-Fatih, iaitu mengambil surah Al-Fatihah, iaitu surah yang besar. Maka dia diberi sebagai gelaran seorang penakluk yang besar. Itu yang menjadikan beliau tidak dikenali sebagai Sultan Muhammad kedua tetapi sebagai Muhammad Al-Fatih, iaitu Sultan yang Muhammad penakluk yang besar. Muhammad Al-Fatih lahir di Ardanan di Turki ketika Empayar Osmaniyah belum lagi menguasai Konstantinopel, belum lagi ditukar kepada nama Istanbul. Kelebihan yang ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah beliau menghargai seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari, yang selepas saja Nabi wafat pada tahun 632 Masihi. Maka Abu Ayyub Al-Ansari menyertai gerombolan sahabat-sahabat Nabi keluar untuk berjuang. Sa'id bin Abi Waqqas menuju ke China, Tariq bin Ziyad menuju ke Spain, menyeberangi Gibraltar, manakala Abu Ayyub Al-Ansari memilih untuk menuju ke Konstantinopel. Harap kita perbanyakkan bacaan mengenai Abu Ayyub Al-Ansari supaya dikenang walaupun beliau gagal menakluk Konstantinopel, tetapi beliau menjadi idola ataupun menjadi aspirasi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk meneruskan perjuangan sahabat Nabi yang hanya 800 tahun kemudian selepas Nabi wafat, barulah Islam berjaya sampai di Konstantinopel, iaitu pintu masuk ke benua Eropah. Untuk pengetahuan saudara, ada satu hadis riwayat daripada Abu Daud menyebut bahawa Islam akan sampai di Konstantinopel, akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang sebaik-baik pemimpin dan akan disertai oleh tentera Islam yang sebaik-baik tentera. 800 tahun selepas hadis itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Islam berjaya menakluk kota Konstantinopel, iaitu pada tahun 1453. Itu adalah kod untuk saudara memenangi jam ni bila kita akan mulakan sesi cabutan bertuah. Mungkin selepas sedikit sesi jualan, sejam atau 1 jam setengah selepas sesi ini. Berapa ada view, Mak? 40, okey, cepatkan. Kalau kita umum sekarang, nanti yang belakang takkan tahu pula. Tak apa, saya bercerita dulu. Apabila Muhammad Al-Fatih menjadi raja pada usia 21 tahun, cita-cita utama dia adalah untuk menakluk kota Konstantinopel kerana kehebaan beliau terhadap perjuangan sahabat Nabi yang saya sebut tadi adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat pada tahun 677, yang gagal menakluk kota Konstantinopel, dan akhirnya dia memilih untuk dikebumikan di luar kota Konstantinopel untuk menjadi aspirasi kepada orang-orang yang seterusnya untuk datang menakluk kota Konstantinopel dan menjadikan Konstantinopel di bawah Islam. Tapi itu tidak mudah. Kalau kita lihat cepatnya Islam menakluk Baitul Maqdis di bawah Saidina Umar bin Abu Bakar. Kemudian cepatnya Islam berkembang sampai ke Hom di penghujung Syria. Sebelum memasuki Turki oleh Saidina Hamzah. Cepatnya Islam berkembang ke Asia Tengah hingga Sa'id bin Abi Waqqas berjaya menuju ke Xi'an di China. Cepatnya Islam berkembang hingga sampai ke bumi Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ini menjadikan satu perjuangan bersilih ganti oleh mereka yang ingin menakluk Konstantinopel, iaitu pintu masuk ke benua Eropah, dan dia hanya berjaya dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih seperti saya sebut tadi dilahirkan pada tahun 1432 dan wafat pada 1481 pada usia 49 tahun. Selain berjaya menakluk Konstantinopel pada tahun 1453, beliau juga berjaya menakluk Bosnia pada 1456 dan kemudian menakluk Kosovo pada 1457. Ini kalau kita nak tengok jalur kenapa Bosnia dan juga Kosovo kekal sebagai negara Islam, maka jasanya tak dapat dihindarkan daripada mengingati Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Islam yang melalui benua Eropah Timur, melalui Scandinavian dan Norwegian ni adalah dikembangkan oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi sejarah yang paling besar tentulah kerana berjaya menduduki Konstantinopel dalam perang yang sangat luar biasa. Apabila Konstantinopel dikuasai pada waktu itu oleh Empayar Kristian, ketika Masjid Hagia Sophia yang kita jadikan masjid pada baru-baru ini, Hagia Sophia, masih lagi sebuah gereja.
Untuk menakluk Konstantinopol bukanlah mudah kerana pintu masuk melalui jalan airnya tu ke Selat Bosporus semuanya ni menggunakan piawai duri yang dipasangkan di bawah perut lautan yang menyebabkan setiap kapal yang merentas kawasan tersebut akan terlanggar periuk duri dan menyebabkan kapal terkoyak dan karam. Dan saudara bayangkanlah betapa hebat Muhammad Al-Fatih ni. Beratus-ratus kapal kecil diangkat dengan tangan oleh tentera Islam. Waktu itu digambarkan beliau disertai oleh 80,000 hingga 200,000 tentera Islam dalam perang untuk menakluk Konstantinopol, di mana mereka memikul kapal-kapal ni, merentas jalan darat, turun balik ke dalam lautan bagi mengelak perisai bawah air yang dipasang oleh tentera Kristian. Jadi bagi mengelakkan kapal terlanggar, satu-satu yang saya sebut macam bola-bola duri yang ditanam di perut lautan, menyebabkan dia mempunyai satu idea yang tak mungkin dipikir oleh orang lain bahawa kapal-kapal perang tu haruslah dipikul dengan tangan. Merentas kawasan pergunungan, turun dan kemudian memasuki kawasan air dan tentera Islam berjaya memasuki kota Konstantinopol. Sebab itulah Muhammad Al-Fatih diingat sama seperti kita mengingati perang jihad oleh Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Salahuddin Al-Ayyubi yang kini makamnya di Damaskus ataupun di Damsyik, Syria. Kita akan mengenang Muhammad Al-Fatih kerana sumbangannya yang besar seperti saya kata tadi. Kalau kita menyebut kenapa Bosnia, kenapa Kosovo adalah sebuah negara Islam sekarang, dia bermula pada tahun 1456. 3 tahun selepas beliau menakluki Konstantinopol, Muhammad Al-Fatih, seorang sultan daripada Empire Osmaniyah, meneruskan perjuangan. 3 tahun kemudian beliau berjaya menakluki Bosnia dan Serbia, dan kemudian beliau berjaya menakluki Kosovo. Ini melengkapkan kedudukan Empire Osmaniyah dan Andalus yang berkembang di bahagian Eropah dan menjadikan pada waktu itu Islam menakluk hampir 2/3 daripada wilayah dunia. Tahun kegemilangan iaitu abad yang ke-15 sebelum jatuhnya Empire Osmaniyah secara totok pada tahun 1917.